Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. 30 Mei, Buletin 1.30. Saya Aswan Nizam Kadir. Tajuk utama tengah hari ini. Keputusan permohonan UPU diumum Rabu ini. Juga Masjid Nabawi dibuka semula kepada jemaah esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan permohonan bagi lepasan sijil pelajar Malaysia SPM untuk kemasukan ke program pengajian asasi, sijil, diploma dan ijazah sarjana muda akan diketahui Rabu ini. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menerusi satu kenyataan memaklumkan ia membabitkan kemasukan ke Universiti Awam, institusi pendidikan guru, kolej matrikulasi, politeknik, kolej komuniti dan institusi latihan kemahiran awam ILKA. Individu yang memohon boleh menyemak status bermula jam 12 tengah hari pada hari berkenaan melalui saluran hebahan di UPU Pocket 2.0. Dianggarkan sebanyak 205,972 permohonan bagi lepasan SPM diterima di mana calon terdiri daripada mereka yang layak dan melepasi syarat am serta syarat khas program. Selain menerusi UPU Pocket 2.0, mereka juga boleh menyemak status menerusi pautan di laman sesawang tertera. Surat tawaran pula akan dikeluarkan kepada mereka yang berjaya untuk membuat pengesahan persetujuan. Manakala pemohon yang gagal boleh mengemukakan rayuan melalui UPU online di laman web tertera dalam tempoh 5 hari bekerja mulai 3 Jun hingga 10 Jun. Pemohon juga boleh menghubungi talian tertera untuk bantuan. Kementerian Pendidikan menafikan maklumat yang sedang tersebar luas di aplikasi WhatsApp berhubung jadual sesi persekolahan. Menerusi laman rasmi Facebooknya, KPM menegaskan maklumat terbabit palsu dan tidak dikeluarkan oleh kementerian. Kandungan takwim yang tular itu antaranya menyatakan sekolah menengah akan mula dibuka mulai Jun ini, sekolah rendah pada Julai, manakala pendidikan khas prasekolah dan tadika direhatkan hingga Disember depan. Bagaimanapun, KPM memaklumkan sebarang maklumat berkenaan takwim pembukaan semula sekolah hanya akan dibuat melalui medium rasmi kementerian selain media arus perdana. Justru orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan dengan Jabatan Pendidikan Daerah atau negeri masing-masing jika ingin mendapatkan maklumat sahih. Hujan berterusan sejak petang semalam dipercayai menjadi punca tanah runtuh yang berlaku di belakang 7 buah rumah teres 2 tingkat di Taman Kelab UK Ampang, Selangor. Semua 40 penghuni yang terjejas telah mengosongkan kediaman masing-masing selepas bomba mengesan keretakan akibat tanah runtuh. Pihaknya menerima laporan kejadian pada jam 2.21 pagi tadi dan satu jentera dengan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelaman Ampang dikejarkan ke lokasi untuk membuat pemantauan. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa yang turut ke lokasi bagi meninjau keadaan itu berkata, masalah cerun di lokasi kejadian telah dikesan sebelum ini. Sebenarnya saya dimaklumkan memang ada kerja-kerja yang telah pun ditawarkan pada bulan Mac yang lalu untuk menangani masalah cerun di belakang kawasan rumah ini. Malahan tender pun telah ditawarkan kepada mereka yang layak untuk menjalankan kerja tersebut, tetapi oleh kerana PKP maka kerja-kerja tersebut tertangguh. Dalam pada itu, penduduk mendakwa masalah cerun dikesan sejak tahun lalu. Sebab kes ini, last year saya sudah highlight. Saya turun bawah, tangkap gambar semua sudah highlight. Tapi tindakan sampai sekarang tak ada. Ini yang masalah. Selalu tak runtuh, ada sign, tak ada tindakan selanjutnya. Tunggu sampai runtuh, semua baru sibuk. Melalui pemeriksaan awal pihak bomba, runtuhan di Taman Kelab UK itu berpunca daripada pergerakan tanah. Dah selepas subuh tadi saya tengok di belakang ada tanah tu menggelongsor ke bawah lah. Maknanya
dari platform rumah saya ke bawah 1 kaki. Susulan itu, unit cerun Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ menasihatkan pemasangan sawar-sawar di kawasan runtuhan. Dan untuk perkembangan terkini di lokasi kejadian, kita berlintas langsung bersama wartawan kami Khairul Rizwan Azizan. Khairul, ceritakan keadaan di sana, Khairul. Baik, terima kasih Asrul di Seri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera, langsung bersiaran dari Taman Kelab UK di Ampang, Selangor ini. Yang mana kalau dapat anda saksikan di belakang saya ketika ini sebenarnya adalah lokasi kejadian tanah runtuh. Dan kalau dapat dia perhatikan ketika ini sebenarnya pihak pekerja sedang membina kanvas di belakang ini bagi menutup tanah runtuh itu bagi mengelak sebarang pergerakan tanah. Dan dikhawatiri sekiranya petang ini akan hujan, keadaan akan menjadi lebih buruk dan membahayakan. Seperti diketahui, 40 penduduk terjejas dan juga 7 rumah turut terkena ataupun terkena kesan daripada kejadian tanah runtuh ini. Baik, bagi menceritakan dengan lebih lanjut mengenai keadaan di sini, bersama saya ketika ini iaitu penolong pengarah bomba Negeri Selangor iaitu Tuan Hafizsyah Muhammad Noor. Baik, terima kasih Tuan Hafizsyah, terima kasih bersama kami di Bulletin 130. Mungkin Tuan Hafizsyah boleh ceritakan dengan lebih lanjut mengenai bagaimana dengan operasi pihak bomba sekarang ini. Okey. Untuk makluman, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor telah menerima panggilan pada pukul 2.21 pagi dan kita telah menggerakkan Balai Bomba Ampang untuk ke lokasi bagi melihat keadaan yang sebenarnya. Kemudian bila anggota kita sampai ke sini dan kita dapati memang benar berlaku tanah runtuh melibatkan 7 buah unit rumah 2 tingkat. Kita tindakan pertama kita adalah untuk mengeluarkan penghuni-penghuni ini supaya dia dalam keadaan selamat. Baik, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit mungkin apa antara punca disebabkan berlakunya kejadian ini hasil daripada maklumat awal Tuan? Untuk makluman, kita percaya tanah runtuh ni adalah disebabkan ekoran daripada hujan yang turun setiap hari lah. Walaupun dalam jumlah yang sedikit tetapi kita tak tahu pergerakan di bawah tanah. Yang saya rasanya itu adalah kemungkinan besar lah berlaku tanah runtuh tersebut. Baik, terima kasih Tuan Hafizsyah di atas maklumat itu sebentar tadi. Baik, dan sebelah tengah hari tadi sebenarnya Menteri Perumahan dan juga Kajian Tempatan Zuraidah Kamarudin ada turut meninjau di kawasan kejadian ini bersama dengan Adun Bukit Antarabangsa Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan juga Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan juga YB Zuraidah turut meluluskan bajet RM2 juta bagi membina tembok penahanan di kawasan ini serta-merta. Dan Majlis Pembandaran Ampang turut diarahkan ambil tindakan serta-merta untuk membaiki kawasan terjejas dan semua penduduk di kawasan ini yang terjejas ramai 40 orang itu akan ditempatkan di sebuah hotel berhampiran di kawasan ini selama seminggu dan selepas itu mereka akan diberi pertukaran RM3,000 bagi sebuah keluarga untuk menyewa di kediaman yang mereka pilih masing-masing. Baik, jadi Asrul, saya kira itu sahaja laporan saya dari sini. Kita kembali bersama Asrul di Seri Pentas. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, terima kasih Khairul dengan laporan itu tadi langsung dari Ampang. Kita ke laporan berikutnya dan ini pula di Negeri Sembilan. 12 keluarga dari Rumah Rakyat Pancur Seremban terpaksa hidup dalam ketakutan sejak beberapa bulan lalu berikutan tanah runtuh yang sering berlaku setiap kali hujan lebat. Lebih membimbangkan, jarak kawasan tanah berbukit itu hanya terletak kira-kira 0.5 meter dari dapur kediaman. Menurut penduduk, meskipun kejadian tanah runtuh kerap berlaku dan banyak aduan sudah dibuat, namun sehingga kini masih tiada sebarang tindakan diambil pihak bertanggungjawab. Hakisan bukit yang berlaku setiap kali hujan menyebabkan penduduk tidak dapat tidur, terutama pada waktu malam. Kebanyakan kediaman yang terjejas pula dihuni warga emas. Sini yang baris sini ada 12 biji rumah. 12 biji rumah yang rata-rata memang semua melahirkan macam kerisauan. Bila hujan saja cakap mula risau cakap kan. Akibat tanah runtuh cakap kan. Sebab yang duduk kat sini semua ada yang macam ibu tunggal, ada yang semua paras 60-70 tahun ke atas cakap kan. Tak ada yang muda-muda kat sini cakap kan. Jadi itu yang membimbangkan jugalah kalau berlaku misalnya macam hujan lebat ke ataupun apa. Memang menjadi kerisauan juga. Sebab tanah sini bukan yang macam tanah merah tapi tanah lumpur. Bila hujan lebat saja tanah ni akan gelongsor turun. Seorang warga emas Bemah Amin 84 tahun yang tinggal bersama seorang anak lelakinya turut menyatakan kebimbangan. Semenjak besan tu apa ada lagi
Ketua Kampung Lama, imam tu, sampai ni jam. Tanya Mahantam, tu menantu dia. Mahantu tahu. Dia orang hantar kembos 3 gulung. Tak buat sampai dah ropot jadi abu. Kadang tak berani nak pergi belakang tu. Takut nak menyapu sampah pun takut. Umput apa-apa tu sampai ke lubang parit tak percaya pun tengok tu. Kadang tu datang, kau jap yang apa balik? Difahamkan, kejadian terbaru berlaku pada minggu lalu. Namun selepas aduan dibuat, pihak berkuasa tempatan PBT yang ke lokasi kejadian hanya menutup kawasan runtuh menggunakan kanvas. Sebaliknya, apa yang diharapkan penduduk, pihak berwajib terutama kerajaan negeri sepatutnya mencari jalan penyelesaian jangka panjang. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria hari ini berkenan menzahirkan ucapan selamat menyambut perayaan Pesta Keamatan kepada semua yang meraihkannya. Dengan ucapan selamat menyambut Pesta Menuai kepada semua rakyat di Sabah, Baginda berdua turut mendoakan semoga mereka dapat menikmati kesihatan yang baik, kekayaan dan kemakmuran. Seri Paduka Baginda berdua bertitah demikian melalui hantaran pada akaun Facebook Istana Negara. Pesta Keamatan yang juga dikenali sebagai Pesta Menuai disambut masyarakat Kadazan Dusun di Sabah pada hari ini dan esok sebagai tanda kesyukuran selepas berakhir musim menuai. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan beliau tidak mengambil tindakan terburu-buru berhubung isu pelucutan keahlian pengerusi parti itu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 4 lagi ahli parlimen. Sebaliknya, terdapat banyak desakan agar tindakan diambil lebih awal terhadap Tun Dr. Mahathir, Datuk Sri Mukhris Mahathir, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Datuk Amiruddin Hamzah dan Dr. Mazli Malik. Tan Sri Muhyiddin yang juga merangkap pemangku Presiden Bersatu dalam satu kenyataan berkata, beliau mahu berlaku adil terhadap semua pihak dan memastikan setiap tindakan ahli Bersatu berlandaskan perlembagaan parti. Beliau berharap semua ahli Bersatu dapat bersabar dan bertenang dalam menghadapi situasi berkenaan. Seterusnya mengajak ahli parti memperkukuhkan kerajaan demi masa depan Malaysia yang lebih aman dan sejahtera. Tan Sri Muhyiddin menegaskan kelima-lima pemimpin itu bukan dipecat. Sebaliknya, keahlian mereka terhenti serta-merta kerana melanggar perlembagaan parti. Beliau turut berduka cita dengan keputusan Tun Dr. Mahathir yang memilih untuk tidak sehaluan dengan hala tuju baru Bersatu seperti mana yang telah diputuskan oleh Majlis Pimpinan Tertinggi. Malah Tun Dr. Mahathir bersama pengikut lain memilih untuk terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan walaupun parti memutuskan sebaliknya. Seorang nelayan dipercayai hilang apabila bot dinaikinya ditemui tanpa pengemudi di Muara Kuala Kedah petang semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Mahmad Faizal Ahmad berkata, pihaknya segera melancarkan operasi mencari dan menyelamat setelah menerima laporan daripada Jabatan Laut Kuala Kedah pada jam 5 petang. Bangsa Nordin Sa'an, 52 tahun, dilaporkan keluar ke laut sendirian pada jam 7 pagi untuk menangkap ikan di kawasan perairan terbabit. Enjin bot mangsa ditemui dalam keadaan masih hidup tanpa pengemudi sebelum dibawa ke jeti berhampiran dan diserahkan kepada waris mangsa. Operasi mencari diteruskan pagi ini melibatkan anggota dan aset polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Perikanan dan beberapa bot nelayan tempatan. Dan setakat tengah hari tadi, belum ada sebarang penemuan. Dua lelaki direman 4 hari sehingga Selasa berkaitan kes cubaan menyeludup 3.3 tan daun ketum di Simpang 4 Perlis semalam. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Kangar, Monica Joseph Gaisah. Suspek yang berusia 27 dan 22 tahun itu tiba di mahkamah jam 9.30 pagi dan keluar kira-kira 45 minit kemudian. Penahanan kedua-dua suspek dilakukan Agensi Kawalan Sepadan Aksem 7.21 pagi semalam ketika dikesan berkonvoi membawa daun ketum merentasi negeri untuk diseludup ke Thailand. Modus operandi mereka menggunakan kereta berkuasa tinggi dengan mencabut kerusi penumpang belakang bagi membawa lebih muatan. Difahamkan, suspek sebelum ini pernah ditahan beberapa kali atas kesalahan sama. Sementara itu, Ketua
Polis Daerah Kangar, Superintenden Wari Q berkata, polis sedang menjejaki rakan subhat suspek bagi melengkapkan kertas siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Raikan kemeriahan Hari Raya dengan udara segar daripada Penulen Udara Kowe. Beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Baiklah, seterusnya kanak-kanak di Malaysia seawal usia 8 tahun sudah pandai menghisap rokok. Fakta mengejutkan dan benar berlaku itu didedahkan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP. Menurut pegawai pendidikannya, NV Subarau, fakta itu adalah hasil tinjauan yang dibuat oleh pihaknya berhubung penggunaan rokok dalam kalangan belia. Beliau berkata hasil tinjauan juga mendapati kanak-kanak seawal usia 5 hingga 7 tahun sudah mula terdedah dengan rokok apabila mereka disuruh untuk membeli bahan itu oleh bapa mereka di kedai runcit. Subarau berkata selain itu, akses untuk mendapatkan rokok ini mudah kerana ada peniaga kedai yang menjual sebatang rokok. Justru kanak-kanak mula belajar dengan membeli sebatang rokok dan cuba menghisapnya. Sempena sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia esok dengan tema belia, beliau menyeru kerajaan agar lebih tegas dalam melindungi golongan belia termasuk kanak-kanak daripada terus dimanipulasi oleh industri tembakau dengan melarang penggunaan rokok dalam kalangan mereka. Sementara itu, Presiden CAP Mohidin Abdul Kadir berkata terdapat kira-kira 5 juta perokok di Malaysia dan 10% daripada jumlah itu berusia di bawah 19 tahun. Ketika CAP membuat tinjauan pada 2019, ia terkejut mendapati kanak-kanak sekolah menghisap vape malah terlibat dalam menjual isian semula isi cair bagi alat e-rokok. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, Arab Saudi mengumumkan pembukaan semula Masjid Nabawi di Madinah kepada jemaah bermula esok. Pembukaan itu bagaimanapun bakal dibuat secara berperingkat. Pengumuman itu tentunya berita gembira buat penduduk tempatan dan umat Islam seluruh dunia. Keputusan itu dibuat setelah Kementerian Hal Ehwal Islam berpuas hati dengan kesiapsiagaan masjid mengendalikan jemaah. Selepas lebih 2 bulan ditutup, pembukaan itu tertakluk kepada peraturan dan garis panduan yang wajib dipatuhi. Justru kempen besar-besaran dilaksanakan melalui televisyen, radio, akhbar dan media sosial. Selain penjagaan kebersihan, jemaah juga digalakkan membawa sejadah sendiri. Sepanjang tempoh penutupan, proses pembersihan dan yahkuman mengikut piawaian dilakukan ke atas seluruh masjid di negara itu, termasuk ke atas 43 juta naskah Al-Quran, lebih 600,000 perkakasan dan membaik pulih 176,000 kolah air. Saintis di China melahirkan keyakinan vaksin yang dibangunkan mereka 99% berkesan untuk merawat COVID-19. Ini kerana vaksin itu dalam fasa kedua percubaan kepada 1,000 peserta dalam ujian klinikal. Vaksin berkenaan dibangunkan Irma Bioteknologi Sinovac yang berpusat di Beijing. Jurucakap firma itu berkata, vaksin itu sedang giat dibangunkan. Firma itu juga mengesahkan dalam perbincangan untuk melaksanakan percubaan fasa ketiga yang juga terakhir di United Kingdom. Selain itu, Sinovac juga turut membangunkan kilang komersial di bahagian lain di Beijing. Ia sebagai usaha menghasilkan 100 juta dos penawar itu. Bagaimanapun, firma itu tidak mengesyorkan pengedaran kepada seluruh penduduk. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pekerja kesihatan dan warga tua yang menjadi penerima vaksin pertama. Vaksin terbabit bagaimanapun tidak akan siap dalam masa terdekat, dengan percubaan fasa kedua mengambil masa beberapa bulan sebelum memasuki fasa ketiga. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan memutuskan hubungan Amerika Syarikat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang didakwa kononnya gagal mengambil tindakan mencukupi dalam memerangi peringkat awal penularan COVID-19. Tindakan itu diambil selepas Trump mula menggantung pendanaan negara itu kepada WHO bulan lalu dengan menuduh agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB itu salah urus dalam menangani pandemik global berkenaan. Menurut Donald Trump, Amerika Syarikat adalah penyumbang dana terbesar kepada WHO dengan menyalurkan peruntukan sekurang-kurangnya $400 juta Amerika tahun lalu. Namun, pembekuan pendanaan itu akan menjadi kekal jika pertubuhan berkenaan melakukan penambahbaikan substantif. Tambahnya, Amerika Syarikat akan mengalihkan dana yang sebelum ini diperuntukkan kepada WHO bagi keperluan mendesak kesihatan awam global yang lain di seluruh dunia. Trump sebelum itu mendakwa WHO sebagai boneka China.
China pula mendakwa Washington cuba melepaskan tanggungjawabnya kepada WHO dan mengalihkan kesalahan terhadap pihak lain atas kelemahan tindak balas sendiri dalam menangani wabak itu. Awal minggu ini, WHO telah melancarkan sebuah yayasan baru yang dikendalikan secara bebas untuk sumbangan persendirian. Namun, Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan pembentukan yayasan baru berkenaan tiada kaitan dengan ancaman Trump. Brazil mencatatkan korban COVID-19 kelima tertinggi di dunia selepas lebih 1,000 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu menjadikan jumlah keseluruhan 27,878. Kementerian Kesihatan berkata 1,124 kematian dilaporkan dalam tempoh itu. Brazil kini mengatasi Spanyol dan berada di belakang Amerika Syarikat, United Kingdom, Itali serta Perancis. Dan dalam tempoh itu juga, Brazil mencatatkan rekod tertinggi untuk kes jangkitan iaitu sebanyak 26,928 menjadikan jumlah keseluruhan 465,166. Sao Paulo paling teruk terjejas menyaksikan 7,275 kematian dan 101,556 kes diikuti Rio de Janeiro serta Sierra. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dan dengan itu, sekian dahulu buat waktu ini. Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan bukan sahaja diri sendiri tetapi juga haiwan peliharaan anda seperti mana zoo di Denpasar, Indonesia ini yang sempat merakam detik-detik kelahiran seekor zirafah yang diberi nama Corona sempena wabak yang menular di serata dunia. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.